Salam sejahtera dan salam hormat. Bersama saya Vanessa Mering dalam Berita Pagi Sarawak edisi Selasa 22 Februari. Sarawak optimis untuk menjadi kuasa besar di Asia Tenggara yang membekalkan tenaga boleh diperbaharui dengan harga berpatutan serta boleh dipercayai di rantau ini. Ketua Menteri Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng berkata, beliau yakin Sarawak dapat mencapai sasaran tersebut memandangkan negeri ini merupakan pembekal tenaga boleh diperbaharui terbesar di Malaysia selain mempunyai kekayaan khazanah sumber asli. Since 2016, we have been exporting predominantly renewable electricity to West Kalimantan, and in the near future, we will commence power export to Sabah and eventually aim to materialize the Borneo grid and become the battery of ASEAN. Beliau berkata demikian pada Majlis Town Hall sempena sambutan 100 tahun penubuhan Sarawak Energy di Kuching semalam. Dalam pada itu, Ketua Menteri turut memberitahu projek di Kalimantan Utara berjalan lancar serta dalam persiapan akhir untuk menentukan pelaburan. Katanya jika projek tersebut dilaksanakan kelak, ia bakal memberi sumbangan yang besar kepada kebolehpercayaan bekalan serantau, pertumbuhan ekonomi serta kemakmuran. Mengenai sambutan 1 abad Sarawak Energy yang dahulu dikenali sebagai Perbadanan Pembekalan Elektrik Sarawak, beliau berharap agar syarikat tersebut terus memainkan peranan penting dalam memacu transformasi besar bermanfaat di negeri ini. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari turut memuji Sarawak Energy atas usaha proaktif dalam menjadi peneraju yang melaksanakan pelbagai inisiatif utama selaras dengan agenda kerajaan, terutama sekali dalam melangkah ke era digitalisasi. Sarawak Energy yang bermula sebagai seksyen elektrikal di Jabatan Kerja Raya pada 1921 untuk menyelia bekalan elektrik di Sarawak ini kini telah berkembang menjadi sebuah syarikat pembangunan tenaga dan utiliti bersepadu. Program Citra Warna Keluarga Malaysia yang dijadual bermula Khamis ini di Bandaraya Kuching akan diteruskan. Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Datuk Seri Nancy Shukri berkata, program selama 4 hari tersebut akan tetap berlangsung namun dengan pengenalan prosedur operasi standard SOP baharu untuk mengetatkan lagi SOP sedia ada. Jelas Datuk Seri Nancy buat pertama kalinya khemah khas bagi orang awam yang menyaksikan majlis perasmian pada 26 Februari ini di tebingan Kuching akan disediakan selain khemah untuk jemputan. Menurut beliau lagi, 7 khemah akan didirikan dan setiap khemah menempatkan 350 orang dengan kawalan ketat bagi memastikan pengunjung mematuhi SOP yang ditetapkan. Pengenalan SOP baru itu dibuat setelah mengambil kira kebimbangan yang disuarakan pihak kerajaan negeri mengenai penganjuran aktiviti tersebut berikutan kes COVID-19 yang semakin meningkat dalam negara. Ada citra warna, pasal sentiasa orang kami. Jadi sebab ya kita memang people are thirsty for this kind of event. Tapi dalam masa yang sama kita perlu berwaspada lah, masing-masing we have to be cautious. Kita tidak mahu takbur lah oleh kerana kita nak menganjur aktiviti kita biarkan saja. No, we still control. Bercakap dalam sidang media di Kuching, Datuk Seri Nancy menambah SOP terperinci penganjuran program pelancongan terbesar yang pertama kali dianjurkan setelah 2 tahun itu akan diperhalusi dalam mesyuarat di Kuala Lumpur hari ini dan kemudiannya dibentangkan kepada Majlis Keselamatan Negara. Program berkenaan jelasnya perlu diteruskan kerana jika ia dibatalkan, pihak kementerian akan menanggung kos sebanyak 48 juta ringgit yang akan dituntut oleh pelbagai pihak terlibat. Selain itu, katanya penganjuran program Citra Warna tersebut merupakan langkah permulaan untuk merancakkan ekonomi dari sektor pelancongan yang telah terjejas sejak 2 tahun lepas akibat pandemik COVID-19. Datuk Seri Nancy turut menyuruh orang ramai yang menghadiri program berkenaan agar sentiasa mematuhi SOP pencegahan COVID-19 selain membuat ujian saringan kendiri. Pelancaran buku Sarawak Women in Scholarly Writing sempena sambutan Hari Wanita diharap dapat memberi inspirasi kepada generasi muda yang bercita-cita untuk menjadi penyelidik dalam pelbagai bidang. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata, terdapat ramai wanita yang telah menyumbang banyak hasil penyelidikan kepada Sarawak.
Datuk Sri Fatimah memberitahu menjadi seorang penyelidik boleh menjadi satu profesen yang menarik kerana penemuan dan inovasi baharu yang dihasilkan dapat menambah pengetahuan asas. Hasil daripada kajian dan penemuan penyelidik, ia membantu kerajaan menyesuaikan dasar serta program bagi memenuhi keperluan negeri sekaligus ia memberi kebaikan kepada rakyat. Datuk Sri Fatimah menyatakan demikian pada majlis pelancaran buku berkenaan yang disempurnakan oleh isteri yang di-Pertuan Negeri Tuan Puan Datuk Patinggi Ragat Kurdi Taib di Dewan Undangan Negeri di Kuching. Menyentuh mengenai buku tersebut, seramai 51 orang penyelidik wanita telah dipilih untuk didokumentasikan hasil karya mereka yang diterbitkan dalam 2 naskah. Mereka yang dipilih adalah pakar dalam pelbagai bidang dengan hasil penyelidikan mereka telah diguna pakai dalam merangka beberapa polisi kerajaan malah sebagai sumber rujukan. Seramai 386 graduan peringkat ijazah Dr. Falsafah, ijazah sarjana dan ijazah sarjana muda akan menerima scroll masing-masing pada Majlis Convocation Universiti Teknologi Sarawak UTS pada 5 dan 6 Mac depan di Sibu. Naib Chancellor UTS Profesor Datuk Dr. Khairuddin Abdul Hamid memberitahu pada hari pertama majlis berkenaan dijadual akan dirasmikan oleh Yang di-Pertuan Negeri Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud yang merupakan Chancellor UTS. Manakala Menteri Muda Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Dr. Anwar Rapai selaku pengerusi Lembaga Pengarah UTS akan merasmikan hari kedua convocation tersebut. Beliau memaklumkan ia merupakan convocation kali ke-6 universiti itu. Profesor Datuk Dr. Khairuddin berkata demikian kepada pemberita selepas menyertai kunjungan hormat oleh rombongan pengurusan kanan UTS terhadap Tun Pehin Sri Abdul Taib di Demak Jaya, Kuching. Rombongan yang diketuai oleh Dr. Anwar bertujuan untuk menjemput Yang di-Pertuan Negeri hadir merasmikan hari pertama convocation berkenaan. Sementara itu, Tun Pehin Sri Taib turut menerima kunjungan hormat daripada Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan, Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah. Kunjungan tersebut bagi menjemput beliau untuk menyempurnakan majlis pembukaan rasmi Muzium Budaya Borneo yang terletak di Jalan Tun Abang Haji Openg, Kuching pada 4 Mac ini. Muzium terbesar di Malaysia dan kedua terbesar di Asia Tenggara itu dibina sejak 2015 dengan kos lebih 300 juta ringgit. Bangunan setinggi 5 tingkat berkenaan antaranya menempatkan galeri kanak-kanak, galeri time change dan auditorium. Jumlah kes positif COVID-19 di Sarawak mencatatkan penurunan sebanyak 15 kes dengan 294 kes baru direkodkan semalam berbanding 309 kes yang dilaporkan pada Ahad. Menurut kenyataan media daripada Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak, daripada kes itu, daerah Miri mencatatkan jumlah kes tertinggi iaitu 78 kes, diikuti Sibu 75 dan Kuching 74 kes. Bagi daerah Kenawit pula merekodkan 14 kes, Sarikeh 11, 8 kes di Kapit dan Song 7. Manakala di Bintulu terdapat 6 kes, Serian dan Seri Aman masing-masing 4 kes, Samarahan 3 serta di Mukah 2 kes. Daerah lain yang mencatatkan masing-masing 1 kes adalah daerah Limbang, Bau, Asajaya, Saratok, Subis, Matu, Telang Usang dan Pakan. Daripada jumlah kes positif semalam, 128 merupakan kategori 1 iaitu tiada gejala, 164 kes dalam kategori 2 iaitu gejala ringan dan 2 kes adalah kategori 5 melibatkan jangkitan paru-paru dan memerlukan ventilator. JPBN juga memaklumkan terdapat 1 kematian dilaporkan di Petong membabitkan seorang lelaki berumur 52 tahun yang tiada sejarah penyakit diketahui. Dalam pada itu, polis Diraja Malaysia turut mengeluarkan 10 kompaun di daerah Kuching kerana gagal mendaftar masuk ke premis melalui aplikasi MySejahtera dan tidak memakai pelitup muka.
Ketua Menteri Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg menerima kunjungan hormat daripada rombongan Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia YADIM yang diketuai oleh Ketua Pegawai Eksekutif YADIM Tuan Kamarul Arif Tuan Soh di Wisma Bapa Malaysia Kuching semalam. Kunjungan hormat tersebut adalah bertujuan untuk memperkenalkan YADIM yang sudah lama beroperasi di Sarawak selain mengukuhkan hubungan kerjasama dengan kerajaan negeri. Selain itu, YADIM juga memohon pandangan dan saranan Ketua Menteri mengenai pendekatan dakwah Islamiah dalam konteks yang lebih luas. Antara konsep yang dinyatakan adalah dakwah melalui tindakan yang bukan bersifat mengajar tetapi lebih kepada penonjolan akhlak dan sikap serta menjadikan dakwah sebagai mesej dalam program pemerkasaan rakyat. Turut hadir pengarah kanan di pejabat yang di-Petua YADIM Muhammad Nahjan Syahri Halim dan pengarah YADIM Sarawak Awang Dul Hadi Awang Mat. Radio Televisyen Malaysia RTM Sarawak terus menawarkan pakej-pakej iklan menarik sempena kedatangan bulan Ramadan tidak lama lagi. Ketua Unit Pemasaran RTM Sarawak Atikah Mali memberitahu bagi klien yang berminat boleh menghubungi pegawai pemasaran yang dilantik di setiap stesen untuk mendapatkan perincian mengenai slot-slot yang ditawarkan. Jadi bagi klien yang dah rasanya dah berminat, boleh terus ke hubungi wakil pemasaran kita di Sibu iaitu Iskandar Joni yang merupakan pegawai pemasaran di RTM Sibu. Atikah menyatakan demikian semasa ditemui pemberita RTM dalam siri jelajah pemasaran di RTM Sibu. Jelasnya sempena bulan Ramadan kali ini terdapat pelbagai pakej yang ditawarkan, antaranya pakej pengumuman Ramadan dan pengumuman Aidilfitri, pakej untuk imsak dan pakej berbuka puasa serta tajaan azan termasuk juga slot iklan sebelum azan. Dengan itu, sekian berita pagi Sarawak edisi Selasa 22 Februari. Keluarga Malaysia, dos penggalak juga meningkatkan daya tahan bagi melindungi anda dari jangkitan varian yang membimbangkan. Dapatkan dos penggalak anda. Salam hormat dan jumpa lagi.